Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Casey menemani anda pada tengah malam ini. Saudara pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama datang kiriman email yang saya terima dari Sasha. Dalam kiriman ini, Sasha menceritakan ini melibatkan arwah makcik saudara beliau. Arwah makcik saudara beliau. Begini kisahnya. Arwah makcik saudara saya dah banyak buat kesilapan dengan adik-beradik yang lain. Satu ketika dahulu, hidupnya mewah. Mewah sangat-sangat. Sebab dia ni adalah seorang tukang ubat. Banyak membantu kononnya. Membantu. Quote unquote kata beliau. Mereka yang memerlukan bantuan dari beliau sebagai seorang tukang obat tradisional. Kalau disebutkan tukang obat, obat-ubatnya ni bukanlah obat-ubat yang boleh kita dapatkan di farmasi. Jadi kata Sasha, dia juga banyak menganiaya adik-beradik. Adik-beradik dah banyak kali nasihat dia supaya jangan buat kerja yang kotor ini. Tapi dia cakap, kubur aku jawab. Kubur korang jawab. Kenapa korang susah hati sangat dengan aku? Ini cara aku cari rezeki. Aku tak curi. Aku berkhidmat untuk bantu orang. Yalah, ada adik-beradik yang nasihatkan, janganlah bermain dengan api, janganlah berurusan dengan syaitan. Tapi dia degil. Sampaikan pada satu hari, mungkin ilmu yang dia miliki tidak dalam. Sampaikan dia jatuh sakit. Perlahan-lahan tubuh yang gempal gebu perlahan-lahan dimamah dari dalam. Sampaikan badannya susut dan terus susut. Perlahan-lahan harta bendanya hilang satu persatu. Rumah pun terpaksa dijual ataupun dikembalikan kalau tak silap saya. Dan tak ada tempat tinggal, Kisi. Tidak ada tempat tinggal. Ibu, kata Sasha, ibu saya sebagai kakak kepada makcik saya ni, mengambil dan menerima makcik tinggal bersama dengan kami. Tanggungjawab seorang kakak. Walaupun adik pernah melukai dengan kata-kata yang tidak baik, degil, ungkal, tetapi air yang dicincang tidak akan putus. Saya dengan kakak saya, kata Sasha, tidak setuju. Malah bila ibu panggil makcik tinggal bersama dengan kami, beberapa minggu saya tidak bercakap dengan ibu saya. Saya faham itu tanggungjawabnya. Tapi dia pun ramai adik-beradik yang lain. Ibu saya ada 11 adik-beradik. Kenapa tanggungjawab ni ibu saya seorang saja yang perlu berikan kepada makcik saya? Jadi dipendekkan cerita, bila makcik duduk rumah kami, keadaannya semakin teruk. Badan seperti yang dikatakan tadi, mula-mula badannya gempal, gebu, berisi tubuhnya. Makin hari makin susut, sampai kurus kering. Hanya tinggal kulit saja. Bila dia duduk dalam bilik malam-malam hari, nanti dia akan, jangan kacau aku. Percakapan pun dah tak jelas. Mulutnya sentiasa berbuih. Air liur tak henti-henti mengalir. Dan yang paling saya tak suka, rumah menjadi bau busuk. Busuk sangat-sangat rumah. Masuk rumah,
seolah-olah rumah ni penuh dengan najis. Macam nak muntah. Saya dah tak suka balik rumah. Dulu saya lah memang gemar balik rumah, memang gemar duduk rumah. Tapi setelah arwah makcik pada waktu itu menetap dengan kami, rumah tu dah jadi tempat salin baju, mandi dan saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12, bila makcik tinggal dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, dia akan bercakap sendiri. Dia akan menangis. Cah, Cah. Makcik saya panggil saya Caca. Cah, 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 Cah. Tolong aku, Cah. Tolong aku, Cah. Sakit, Cah. Aku dah tak ada darah, Cah. Dia masih nak sedut darah aku. Dalam hati saya ni, apa yang orang tua ni meripik? Nak tak nak saya bangun jugalah. Kenapa ni? Cah, tolong Cah, kaki aku. Kau tengok tu, dia masih nak isap lagi darah kat kaki aku. Kau tengok badan aku ni dah kering. Aku tak tahan, Cah. Suruh dia balik, Cah. Suruh dia balik. Saya kan cakap, cik, mana ada orang? Makcik istighfar lah, istighfar. Makcik ikut saya istighfar, Astaghfirullahalazim. Saya suruh dia ikut. Tak boleh lah, Cah. Tak boleh. Hairan Casey. Perkataan yang begitu mudah, makcik saya tak boleh lafazkan. Mula-mula tak fikir tau yang bukan-bukan. Sampaikan pada satu malam, apabila saya keluar dari bilik nak pergi ke tandas dekat dapur rumah saya, kena lalu bilik makcik. Waktu tu, kalau tak silap saya, selepas 12:30 malam, jalan depan bilik makcik, saya terdengar bunyi apa tu? Saya menghampiri bilik makcik saya yang pintunya tidak tutup rapat. Ada renggang sedikit. Jadi dekat pintu yang renggang tu, saya cuba mengendap. Ya Allah, Casey. Mungkin saya salah nampak. Akan tetapi dekat atas katil makcik saya, kelihatan sekali pandang. Ini bukan tengok lama-lama. Saya tengok, ternampak benda yang menakutkan, terus saya pandang lain. Dalam hanya beberapa saat, saya nampak seperti ada seseorang, lidah panjang, sedang jilat-jilat. Tadi beliau katakan yang makciknya kalau tidur, air liur tak henti-henti mengalir, mulut berbuih-buih. Ada seseorang dekat katil, lidah panjang sedang jilat-jilat air liur makcik yang meleleh. Daripada nak pergi tandas, saya batalkan niat. Saya masuk balik bilik. Bilik tidur saya kongsi dengan adik. Sebab dalam rumah ni cuma ada 3 bilik tidur. Oleh kerana makcik tinggal dengan kami, adik saya terpaksa beralah dan tidur sebilik dengan saya. Saya masuk balik dalam bilik. Masih lagi terbayang-bayang. Tak nampak wajah, tapi nampak macam ada orang sedang tunduk, rambut panjang. Nampak lidah sedang menjilat-jilat air liur makcik saya, Casey. Dipendekkan cerita, keadaan makcik saya semakin teruk. Sampaikan makcik saya meninggal dunia. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar
dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Selamat pagi kepada semua ataupun selamat tengah malam kepada peminat rancangan Misteri Jam 12 yang ada di Facebook. Wow, ramai masuk gelanggang. Kita ada Mesh yang suka mendengar rancangan MJ12. Kita juga ada siapa ni? Mini G, selamat tengah malam. Tini Nick, Mini G. Kita ada Irwandi Ariani, kata beliau. Kita juga ada Haryana April, Ifarin Herif, Nur Azza, Sarina Saad, Yus Juweta The Love. Wah, dah lama tak dengar khabar berita teman kita Yus Juweta The Love. Dulu selalu masuk gelanggang. Sekarang mungkin sibuk lah. Ada bisnes agaknya. Terima kasih pada anda semua. Terima kasih pada rakan-rakan yang lain. Kita juga ada yang ini daripada Daniel Aman katanya. Daniel Aman, Casey sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 dari Selangor. Wow, jauh di Selangor. MJ12 memang best. Kisah pertama tadi memang saya boleh bayangkan situasi dalam rumah tu seram. Tahu pun. Okey, saya akan bacakan kisah selanjutnya kalau tadi. Dan saudara, yang ini pula. Kalau tadi kisah makcik beliau sebelum ni mengamalkan sesuatu ilmu dan juga katanya nak bantu orang lah, tapi ilmu tu difahamkan dalam kisah ni adik-beradik tentang. Katanya jangan buat benda ni, ini benda tak bagus, tak baik. Kubur kau jawab, kubur aku jawab. Jadi dia tak beritahu apakah sebab punca makciknya terus jatuh sakit sampaikan badannya kurus kering dan akhirnya tewas dan meninggal dunia. Jadi kisah berikut ini tentang gambar, saudara. Gambar. Ini kalau tadi makcik, ini gambar tentang seorang ninik. Ninik saudara, bukan ninik dia tapi ninik dia katanya di sini. Tadi makcik saudara, yang ini ninik pengirim kita. Kalau tadi kisah berlaku di Singapura, yang ini berlaku di Malaysia. Pengalaman yang diceritakan pada saya. Kita semua ada ambil gambar. Sekarang ini gambar ni jarang dicetak lah. Gambar tu selalu kita simpan dalam telefon bimbit. Tapi ini terjadi dengan gambar yang dicetak. Jadi dalam rumah ni, walaupun neniknya dah meninggal dunia, dah pergi, tapi rumah ni tetap kena ganggu. Antara perkara yang terkena gangguan ni, yang diceritakan beginilah. Saya nak kongsi dengan anda dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Sharifah, berkongsi pengalaman beliau. Kiriman email dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Nama saya Sharifah dan saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Perlis. Dan katanya di sini, ini berkenaan dengan gambar Casey. Dalam rumah, nenek dah pun meninggal dunia. Tetapi nampaknya kegiatan-kegiatan yang arwah nenek suka lakukan kadang-kala
masih lagi berlaku dalam rumah. Antaranya, nenek saya ni suka duduk dekat satu kerusi. Ini adalah kerusi rotan yang digunakan oleh nenek saya. Dia suka duduk di kerusi rotan tu. Pagi hari kadang-kadang dia duduk memandang ke arah tingkap luar rumah. Sampailah kadang-kadang ke petang dia duduk. Malam nanti dia bangun tidur pun dia suka duduk dekat kerusi yang sama. Dan kerusi ni pula, kalau nenek duduk, dia akan menghasilkan bunyi rotan. Boleh kedengaran jelas, dan kita kenal sangat-sangat kata Sharifah dengan bunyi rotan tu. Perkara yang lain, nenek saya juga ada satu radio kecil. Radio kecil ni adalah radio FM, yang mana ada butang untuk tukar-tukar saluran. Nanti kalau butang ni terlanggar sedikit, dia akan tertukar saluran yang lain. Jadi ia adalah manual radio, kata beliau ni. Radio yang manual, kena tolak cari frekuensi lah. Nanti kadang-kadang dengar nenek saya nanti dia akan duduk, dia akan ambil radio kecil tu, letak dekat tepi telinga, tangan jari tu dia akan tolak roda untuk tukar saluran. Nanti dia akan bunyi tukar saluran, tukar siaran ke stesen lain. Nanti bila dia dengar benda yang dia suka, dia berhenti kejap, dengar. Nanti kalau dia suka lagu tu, dia akan menyanyi bersama. Kemudian lagu tak suka ataupun benda yang dia tak minat, dia tukar balik ke saluran yang lain. Begitulah. Bila nenek duduk dekat sofa, itu antara perkara yang dia laku. Kalau sekarang ni orang duduk dekat sofa, dekat kerusi, lazimnya orang bermain dengan handphone. Tengok macam-macam app yang ada dekat dalam. Nenek saya ni, dia bermain, arwah nenek saya bermain dengan radio ataupun radio. Nenek dah meninggal dunia. Dalam rumah masih ada gangguan. Dipendekkan cerita, gangguan ini telah pun mendapat perhatian ahli keluarga, mendapatkan perhatian seorang kononnya pakar perubatan. Dia datang ke rumah, dia periksa sana sini. Dalam rumah ada 2 gambar besar. Dalam gambar tu ada gambar arwah nenek yang bergambar dengan kita. Itu antaranya adalah gambar hari raya. Kemudian pakar tu kata, mana tak datangnya si arwah datang rumah ni? Gambar dia digantung dekat dinding. Gambar-gambar orang dah meninggal ni jangan gantung-gantung. Bawa turun, simpan. Jadi dengar cakap pakar, bawa turun, simpan. Kemudian ada gambar-gambar album yang kita letakkan dalam frame, bingkai gambar yang kecil. Dia suruh ambil gambar-gambar tu, kalau boleh simpan. Letak dekat satu ruang dalam kotak ke, simpan. Jangan tunjukkan lagi. Tak boleh display kalau ada arwah dalam gambar tu. Jadi ibu dengan ayah ikut simpan gambar. Tapi ada satu gambar ni, Casey. Setiap kali kita simpan, nanti besok lusa gambar ni akan menjelma dekat atas meja, dekat atas kerusi, dekat mana-mana lah. Pertama sekali gambar ni mula muncul apabila ibu simpan gambar. Besok pagi gambar tu atas meja makan. Ni semalam aku simpan gambar ni. Siapa yang bawa keluar gambar ni? Siapa bawa keluar ni? Ibu ambil gambar tu, masuk balik dalam kotak, tutup, tolak masuk bawah katil. Malam tu, bila tengah tonton TV, tengah ambil bantal dekat atas kerusi, tup, gambar jatuh. Siapa bawa keluar gambar ni? Aku dah simpan gambar ni banyak kali. Simpan lagi. Sampaikan dah beberapa kali gambar ni menjelma. Baru saya, kata Sharifah, dengan ahli keluarga yang lain tertanya-tanya, ini orang bawa keluar ke? Atau ada misteri di sebalik gambar ni? Memang benar, Casey. Ambil gambar, satu gambar ni, letak, gambar ni akan keluar balik. Itu adalah gambar yang dimaksudkan adalah gambar nenek saya sedang duduk dekat kerusi rotan, sedang pegang radio sambil menunduk ke bawah dan jari telunjuk sedang nak tukar saluran ataupun tukar siaran. Tapi tak nampak wajah. Nenek dalam keadaan candid.
gambar tu keluar balik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ibu saya, ayah saya sampai katakan, sudah, awak ambil api, awak bakar gambar ni. Abang jangan kurang ajar Ini gambar mak saya. Saya takkan bakar gambar mak saya. Ini mesti ada orang keluarkan gambar ni. Malam-malam hari tengah tidur, anda bayangkan ahli keluarga semua sedang tidur. Tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas dalam bilik semua tengah tidur waktu malam anda bayangkan dekat luar rumah, di ruang tamu kedengaran. Abang dengar tak? Dengar bunyi radio arwah nenek. Seperti ada orang sedang bermain dan tukar-tukar saluran. Pendengar Ria 897 FM, Sharifah kata saya pun dengar, Casey. Ibu dengar, bapa saya dengar. Akhirnya ibu mengaku kalah. Sebenarnya ibu yang tak nak buang radio dengan kerusi dengan gambar. Jadi kerusi rotan milik arwah nenek, radio milik arwah nenek memang susah nak dipisahkan. Tapi tetap kata pakar, apa jua milik arwah buang, jangan simpan lagi. Terpaksa angkat kerusi rotan pada paginya, radio bawa pergi belakang rumah. Waktu tu bapa saya sedang bakar daun daripada pokok kelapa. Nak halau nyamuk, campak kerusi rotan dekat situ dan campak radio kecil nenek. Terbakar. Selepas kami bakar dua barang yang sering kali digunakan oleh arwah nenek, barulah keadaan rumah tu tenang. Kalau tidak, macam-macam gangguan berlaku. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, terima kasih pada pendengar Misteri Jam 12, Faisal, seorang pemandu Uber. Kata beliau, saya dah jumpa ramai penumpang dan ada satu penumpang ni, sampai sekarang saya masih ingat dia lagi. Dia menceritakan dalam perjalanan, dia ajak berbual, saya pun berbual lah. Saya ni kalau penumpang ajak berbual, saya memang suka. Setidak-tidaknya tak rasa bosan dan tak rasa mengantuk. Jadi dia pun ajak berbual, tiba-tiba masuk satu topik tentang nampak benda. Dia pun memberitahu saya yang dia ni boleh nampak, dia ada third eye. Saya ni sebenarnya, Casey, bila orang cakap ada third eye, tak pernah saya percaya. Orang-orang ni semua au-au, kata Faisal. Au-au tu kira banyak bunyi, tapi padahal tak ada apa benda pun. Jadi bila makcik ni lah, dia cakap, kau tahu tak, aku ni boleh tengok benda-benda gaib, kata makcik. Saya pun, okey, interesting dalam hati ni. Oh ya ke? Tengok macam mana? Tengoklah benda gaib ni. Tapi tak selalulah aku boleh tengok. Kadang-kadang aku nampak, kadang-kadang aku tak nampak. Apa yang makcik dah nampak? Dia pun ceritakan. Dia kata, kau tahu tak, makhluk-makhluk halus ni semua dekat mana-mana dia ada, kata makcik ni.
Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah duduk sorang-sorang, nanti rasa meremang. Bila rasa meremang, maknanya makhluk tu ada dekat dengan kita. Satu. Yang kedua, kenapa meremang? Sebab makhluk tu sedang perhatikan kita. Bila kita tengah duduk, kata makcik tu lah, saya pun tak tahu sejauh mana kebenarannya. Dekat mana-mana, depan kita ada, dekat pokok ada, dekat belakang, kita takkan rasa kehadiran makhluk ni sampaikan makhluk ni perasan yang kita ada dekat depan dia. Bila dia tengok, diperhatikan, barulah secara firasatnya tubuh kita akan memberi signal ada sesuatu gaib sedang memerhatikan. Maka itu berhati-hatilah. Kadang-kadang dia akan panggil, kita akan toleh. Kadang-kadang dengar telapak kaki orang ikut kita. Kata makcik, "Oh ya ke?" Tanya saya. Macam, wow, interesting, saya tak pernah dengar, tapi ini pertama kali. Jadi pernah jugalah kadang-kadang saya ni sedang memandu kereta, kenderaan saya tak ada orang, tapi tiba-tiba rasa meremang. Maksudnya dalam kenderaan saya ni ada yang menumpang, yang halus menumpang kenderaan saya dan sedang memerhatikan saya. Dan kemudian saya tanya dia, "Makcik tak takut ke nampak-nampak benda ni?" "Aku tak takut." "Takutlah, aku nak buat macam mana? Sebab itulah aku kalau keluar ni, Aku kalau keluar ni, aku keluar pagi petang. Tapi tetap ada, setidak-tidaknya tak seram." Kemudian saya pun okey. Kita pun berbual topik lain. Saya memandu, katanya di sini. Nanti, kata makcik. Saya pun perlahankan kenderaan. Tak apa. Sini, kau berhentikan aku kat sini. Makcik, bukankah makcik nak pergi Avenue 3? Tak apa. Aku nak berhenti sini juga. Kemudian saya pun berasa pelik. Booking lain. Tak apalah. Tapi makcik harga sama tau. Kata saya pada makcik, amboi, cat sama kasihlah diskaun bang Makcik, tak apa, aku bayar. Ambil duit. Tak apa, keep the change, kata makcik. Sebelum makcik tu turun, aku ni nak turun kereta kau. Aku dari tadi lah cuba tak nak. Dia asyik toleh tengok aku je. Makcik ni apa dia cakap? Saya pusing tengok makcik yang tengah nak turun kereta dari belakang ni. Makcik cakap apa ni? Tu tempat duduk depan kau tu. Dari tadi toleh asyik tengok aku je. Malas aku nak layan. Dia tutup pintu. Terus bulu rumah saya meremang, Casey. Saya pun toleh lah tengok tempat duduk sebelah kiri saya ni. Memang kosong, tak ada orang. Tapi makcik tu cakap ada orang. Sekarang nak percaya ataupun tidak? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dia kisah daripada Faisal, seorang pemandu Uber. Kalau anda dalam situasi Faisal, apa anda akan buat? Makcik tu, mula dia cerita, borak-borak, tiba-tiba keluar topik. Aku ni boleh nampak tau, konon macam aku ada third eye. Buat-buat lagi, Faisal, mungkin Faisal ni seseorang yang tidak percaya. Dia tak percaya orang ni ada third eye. Sebab ramai orang akan cakap, dia ni boleh nampak. Tapi hakikatnya selalu yalah nampak, tapi tidak ada yang menarik lah. Sampaikan makcik ni bercerita, dia kata boleh nampak. Dia tahu makhluk ni gini dan sebagainya. Tiba-tiba sebelum sampai destinasi, nak pergi Avenue 3, tapi dia sebelum Avenue 3 dah minta turun. Itulah tempat duduk kau depan lu. Asyik-asyik toleh belakang tengok aku. Apa akan anda buat? Adakah anda akan terus memandu ataupun anda pun turun? Turun daripada kereta anda untuk mungkin legahkan keadaan dahulu. Mungkin boleh kongsi dengan saya di Facebook Ria
897 FM 669 11897. Silakan. Something's very wrong. Misteri Jam 12. Baik, kita ke hujung talian seorang pemanggil sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu. Hello, selamat tengah malam. Hello. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Samad. Samad, panggilan dari mana Samad? JB. Dan ada kisah tentang apa? Silakan. Saya ni bukannya orang sini, Casey. Saya asal dari Pahang lah. Ini kisah tahun 90-an. Masa tu saya masih remaja lagi. Masa tu saya ada seminar seorang perempuan, yang seorang gadis remaja lah, yang umur lebih kurang macam saya lah. Ini kisah lebih kurang 20 tahun lepas. Masa tu saya masih remaja. Ini budak perempuan pun masa tu masih remaja. Tapi masalahnya budak perempuan ni, dia minat dengan seorang ustaz yang sudah agak berusia. Ustaz ni dia masih bujang masa tu. Tapi ada agak berusia lah. Jadi saya ni pun macam sakit hati lah. Kecewa lah. Saya ni dulu agak jahat juga. Jadi betul, bila dalam keadaan macam ni, bila saya tengok keadaan macam ni, saya pun jadi sakit hati. Satu hari tu saya pergi ke surau yang ustaz ni selalu mengajar. Tempat ustaz ni selalu mengajar. Surau tempat ustaz selalu mengajar. Betul, saya pergi kat tempat parking motor ustaz ni. Tempat parking motor ustaz ni, tempat dia agak gelap. Jadi betul, bila saya pergi situ, saya betul bawa paku tau. Saya bawa paku. Benda ni saya dah rancang dah. Saya bawa paku, saya cucuk tayar motor ustaz tu. Bila saya cucuk tayar motor ustaz tu, tiba-tiba kaki saya melekat dekat tanah. Tangan saya pula melekat dekat tayar motor ustaz tu. Tak boleh gerak, melekat kat situ. Sampai habis ustaz tu mengajar, dia keluar, dia nak balik, dia nampak saya masih melekat kat situ. Lepas tu dia pun baca sesuatu. Dia tepuk tanah, baru saya boleh gerak. Lepas tu saya minta maaf lah dengan ustaz tu. Lepas tu itu je lah kisah. Terima kasih ya. Okay. Baik, silakan 669 11897 669 11897. Bukan sekarang, sebentar nanti akan saya buka talian. Dan selamat pagi pada semua. Terima kasih kerana mendengar rancangan MJ12. Dan anda sedang mendengar dari mana? Ada juga kiriman daripada yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Setia Alam. Wow, Setia Alam. Macam pernah pergi tempat tu Setia Alam Saya rasa macam saya pernah pergi. Tak apalah. Setia Alam. Harap anda setia lah dengan saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 MM. Bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Kini saya sedang bersiaran langsung gelombang Ria 897 FM, dan saya juga
sedang Facebook Live di Facebook DJ KC 897 ataupun Facebook DJ KC lah, DJ jarak KC. Banyak pengalaman-pengalaman misteri yang dikongsi sama, dan pelbagai pengalaman-pengalaman yang diketengahkan semuanya datang daripada kiriman-kiriman email yang dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg, dan juga yang anda kirimkan kepada saya ke alamat misteri jam12@gmail.com. Jadi saudara, kalau mempunyai pengalaman, terima kasih, dan akan datang nanti dalam perancangan sebenarnya untuk menghasilkan tadi di Facebook saya bertanya pada anda semua tentang kes DVD MG12. Apakah saranan yang boleh anda berikan? Ini merupakan terbitan yang kelima. Terbitan tahun sebelum ini, DVD sebelum ini, saya tidak terlibat secara langsung bagi pembikinan DVD. Saya hanya sekadar pelakon yang diundang bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kali ini saya harap saya akan terlibat sama untuk berkongsi idea dan juga berkongsi mungkin melakarkan idea bagi DVD yang akan datang nantilah. Jadi sebenarnya niat di hati nak buat filem tapi itulah bajet berapa lah Kalau mungkin ada Datuk-Datuk Seri datin-datin ke yang sedang mendengar kalau nak tajam MG12 DVD, mengapa tidak buat satu filem filem Misteri Jam 12. Pelakon Misteri Jam 12. Kalau dari Singapura, pelakon dari Singapura, saya rasa saya nak panggil siapa mungkin yang mungkin kita tengok nanti ada bakat-bakat Singapura. Dari Malaysia, kalau jadi hantu siapa? Aida Jebat. Wow, Aida Jebat jadi hantu macam mana agaknya filem tu jadi nanti. Jadi terima kasih sekali lagi, dan insyaAllah kalau tidak pun saya akan hasilkan DVD lah, sebabnya bajetnya memang sesuai untuk menghasilkan DVD. Jadi DVD tu adakah ia mengandungi kisah pendek sebanyak tiga kisah pendek ataupun satu kisah pendek dijadikan satu cerita yang lebih panjang lagi lah. Tapi saya rasa 2-3 kisah tu lebih menarik lah. Baik, kalau ada kisah misteri anda boleh hubungi saya, dan terima kasih pada anda yang sedang mendengar dan juga menonton Facebook Live. Tapi kalau yang menonton Facebook Live, anda tidak akan dengar sound effect sebabnya semua sound effect ni akan mati bila saya hidupkan mikrofon saya. Jadi memang tak dapat dengar, hanya dapat dengar suara saya yang membaca kisah-kisah misteri dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Jadi kalau sudah bersedia, saya akan berada di live Facebook di Facebook DJKC untuk lebih kurang lagi 10 minit sebelum saya matikan live Facebook ni, live feed ni, dan kita akan mulakan kisah yang pertama dengan pemanggil kita sebentar nanti dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang diceritakan datangnya daripada Nur Azura Sulaiman. Katanya Nur Azura, Casey, peristiwa ini berlaku dalam ketika saya sedang berbadan dua. Ini merupakan anak yang pertama dalam keluarga. Saya mempunyai keluarga yang agak besar, tapi saya adalah anak sulung. Dan apa yang berlaku ni, setelah kami berumah tangga, saya dengan suami berpindah
Ya, berpindah secepat mungkin sebabnya suami dengan saya tidak boleh tinggal di rumah saya. Adik-beradik yang ramai, rumah yang kecil. Begitu juga dengan suami saya, lebih selesa untuk tinggal di rumah sendiri. Jadi sebelum rumah tangga kami berusaha untuk mendapatkan sebuah rumah. Jadi oleh kerana kami ni pun berdua ni baru saja bekerja, tidak mempunyai bajet yang tinggi, dan kami pun tidak boleh memilih rumah yang macam mana yang kami nak beli. Yang mana murah ikut bajet kami, itulah rumah yang kami pilih. Jadi sebelum kami mendirikan mahligai ataupun bernikah, katanya Azura, saya dengan suami telah pun pergi house hunting, mencari rumah. Sebagai tunang ni kami cari rumah, dan akhirnya jumpa sebuah rumah ni yang tidak mempunyai bayaran COV yang tinggi. Pada waktu itu bila kami beli rumah, dia memerlukan COV lah, cash on valuation. Jadi ia hanya memerlukan COV. Bayangkan Casey, pada waktu itu hanya $2,000 owner tu minta. Sebabnya nak cepat dan nak cepat. Katanya kalau tak nak, orang lain akan sapu rumah tu. Rumah tu pun sebenarnya saya tak berkenan. Suami saya pun okey lah, boleh jugalah dari tak ada. Kata Azura. Akhirnya kami mengambil rumah tersebut. Rumah ni adalah rumah tingkat rendah. Rumah saya di tingkat 4, dan rumah saya ni juga sekeliling rumah saya tidak ada sebarang kemudahan, dan rumah saya ni kawasannya agak sunyi dan rumahnya agak gelap sebab bahagian tingkap rumah ni ditutup daripada cahaya matahari masuk ke dalam rumah sebab ada pokok yang besar. Akhirnya kami berpindah setelah kami bernikah, secepat mungkin terus pindah dekat rumah baru. Dan mak saya banyak kali kata, rumah kau dah sima belum, daripada kami dapat kunci rumah sampailah majlis nikah, kami berumah tangga, kemudian pindah, sampaikan saya terlupa yang rumah tu belum lagi disema. Jadi kami pun pindah, saya dengan suami pindah, dan akhirnya duduk di rumah tu setelah beberapa bulan berumah tangga. Alhamdulillah, saya pun terima berita paling baik, iaitu saya hamil anak yang pertama. Jadi apa yang berlaku, rumah ni memang jauh daripada rumah ibu saya. Saya ni ibu saya menetap dekat kawasan Tampines. Saya mendapat rumah yang agak jauh di kawasan Sembawang. Jadi katanya di sini, bila saya menerima berita tu, saya memberitahu ibu. Ibu saya pun kata, kau nak tak mak tinggal dengan kau, jaga kau ni hamil, ni cucu aku yang pertama, kena jaga betul-betul. Rumah kau tu pun sunyi. Dan saya pun kata pada ibu saya lah, pada mak saya, tak payahlah menyusahkan diri. Lagipun suami saya belum tahu okey lah, sebab dia pun nak privacy dalam rumah. Takut nanti bila mak ada disegan. Mak kata okey, tapi kalau ada apa-apa kau perlukan, kalau kau sorang-sorang kat rumah, suami kerja malam, kau bilang mak. Jadi itulah perbualan saya dengan mak saya setelah saya mendedahkan, memberitahu dia berita paling gembira yang saya ni hamil anak yang pertama. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya tengah duduk dalam rumah. Suami saya pada malam tu berada dalam bilik, dah pun masuk tidur seorang diri dalam bilik. Saya dekat ruang tamu sedang duduk sambil menonton TV, belum lagi nak tidur ni. Tiba-tiba saya dengar dekat tingkap bunyi burung gagak Casey. Malam-malam hari jam 11 malam bunyi burung gagak. Saya pun toleh tengok, burung gagak agak besar dekat jendela rumah saya. Saya pun tak indahkan lah. Kemudian yang paling menakutkan, hanya dalam beberapa saat mula-mula dengar bunyi burung gagak dekat tingkap dapur. Tiba-tiba saya dengar bunyi burung gagak. Saya toleh belakang, burung gagak tu berada di atas meja makan dalam rumah saya. Saya terpekik. Saya panggil suami yang dalam bilik keluar. Bila keluar, tengok burung gagak tu dah tak ada. Suami pun cakap, awak biar betul burung gagak masuk dalam rumah? Betul bang, saya nampak. Kemudian suami tunjuk pada saya, ini pagar ni takkan dia boleh masuk. Lubang-lubang ni kecil tau. Tak ya juga Casey. Rumah saya ada pagar jenis yang lubangnya memang kecil sangat-sangat dan susah burung gagak tu nak tembus. Tapi bagaimana burung gagak tu boleh masuk? Jadi akhirnya saya pun kata pada suami, tak apa bang, abang kita tidur, minta maaf. Dan sekali lagi,
bila suami saya sedang tidur, burung tu datang lagi Casey. Dekat tingkap dapur. Kali ini dekat luar, sedang berdiri dekat atas galah di luar tingkap dapur rumah saya. Saya pun bangun. Saya pergi dekat dapur, ada penyapu lidi. Saya pergi dekat tingkap dan kemudian gunakan penyapu lidi untuk menghalau burung gagak tu daripada tingkap dapur rumah saya. Kemudian saya tutup tingkap dapur, masuk bilik, saya tidur. Sampai keesokan pagi, suami bangun untuk ke kerja, saya duduk rumah seorang diri. Jadi suami saya ni, kata Azura, bertugas mengikut shift. Ada kalanya dia shift pagi, ada kalanya dia shift malam. Jadi apa yang berlaku? Apabila suami saya bekerja malam pula, itu masalah mula timbul. Tengah duduk dalam bilik pada waktu itu, saya terpandang dekat tingkap bilik saya. Mula-mula nampak ada macam kain putih tu. Langsir saya memang warna putih, tapi saya tahu tu bukan langsir saya. Sebabnya satu saja kain seolah-olah tersangkut pada tingkap bilik rumah. Apabila saya bangun, saya nak tarik kain tu. Saya bangun, tiba-tiba kain tu terjatuh dan terus terbang naik ke atas. Bayangkan, mana kain boleh terbang kecuali kain tu adalah kain magic. Saya tak nampak kain tu. Belum sempat tarik, kain tu terjatuh daripada tersangkut pada tingkap. Bila dah jatuh tak nampak. Kemudian dia terus muncul dengan terbang ke atas. Saya tersintak. Saya dah tahu dah ada benda yang tak kena tentang kawasan perumahan dan khususnya rumah yang saya tinggal. Sampaikan pada satu hari, apabila saya sedang bercakap dengan mak saya di telefon. Suami tidak ada di rumah kerja malam, Casey. Tengah cakap, tiba-tiba mak saya tegur. Rumah kau tu apa, bunyi TV Cerita apa kau tengok tu? Cerita apa? Tak adalah, ini tengah iklan lah. Oh, iklan apa tu? Tukarlah. Ganggu sangat. Aku dengar dari tadi ada orang nangis saja. Iklan yang saya tengok di kaca TV tak ada kena-mengena pun dengan orang nangis, kata Azura. Jadi saya tanya pada ibu saya, pada mak saya, orang nangis? Mana ada orang nangis, mak? Aku dengar dari tadi orang nangis. Sekejap kuat, sekejap pelan, sekejap kuat, sekejap pelan. Engkau tutuplah TV tu. Susah betul aku nak berbual dengan kau. Saya pun perlahankan suara TV, tapi TV tu tetap menyala. Pendengar Misteri Jam 12, saya sedang bercakap, mak pun tanya saya macam mana, bagus, sihat, anak tu gedebak-gedebuk dan sebagainya. Saya pendekkan cerita. Tiba-tiba mak saya kata, Azura, kau tunggu sekejap mak nak on the way datang rumah kau sekarang. Hah? Buat apa, mak? Kau tunggu, mak on the way nak datang. Mak saya terus letak telefon. Casey, saya telefon mak saya berkali-kali, mak saya tak jawab. Telefon tak jawab. Telefon rumah, handphone pun tak jawab. Akhirnya mak saya sampai. Dalam lebih kurang 1 jam lah, nak dekat 1 jam mak saya sampai. Rumah saya di Sembawang. Saya buka pintu. Mak, asal mak? Tergubuk apa? Zura, boleh tak kalau Zura malam ni Zura ikut mak balik sekejap? Saya masih terpinga-pinga dan tertanya-tanya. Kenapa Zura jangan banyak soal. Zura siapkan baju dulu, pakaian dulu. Zura ikut mak. Saya dah siapkan pakaian semua. Saya pun telefon suami, bang, malam ni saya pergi rumah mak. Mak ajaklah ni mak kat rumah ni. Mak kat rumah? Tak boleh tahu abang. Tak, mak tiba-tiba muncul. Yelah. Saya pun keluar rumah. Sampai dekat bawah dalam kereta dengan ayah dengan mak. Zura, tadi kan mak berbual dengan kau dekat telefon. Kan mak tanya siapa nangis. Kau cakap bukan TV. Mak masih dengar lagi orang menangis. Lepas tu mak dengar suara orang ketawa dekat belakang kau. Mak nak tanya kau, Zura, rumah yang kau beli ni, kau dah sewa belum? Saya terdiam. Belum sewa kan? Tak apa. Malam ni kau tinggal dengan aku. Besok pagi kau ikut aku. Kita jumpa ustaz. Bawa ustaz pergi rumah kau. Bacakan sedikit doa. Bersihkan rumah tu.
Aku tadi bila masuk rumah kau tahu aku nampak apa tak? Aku nampak ada perempuan merangkak masuk dalam bilik. Saya terdiam, Casey. Kemudian saya marah mak saya. Mak ni buat cerita lah. Saya ni tengah hamil tau. Cerita yang bukan-bukan pula. Lebih baik aku takut kau sekarang daripada nanti bila kau dekat rumah sorang-sorang, kau ternampak benda tu, kau pingsan, kau terjatuh, menyusahkan diri kau dengan kesian cucu aku dalam perut tu. Rumah kau tu ada benda yang tak kena, Surah. Besok aku tak kisah. Kau ikut aku. Kita bawa ustaz pergi rumah kau. Suami kau nak marah ke nak apa, itu belakang cerita. Saya ikut kata mak saya. Sememangnya kisi rumah tu memang sangat ada sesuatu yang dah menghuni dalam rumah tu yang agak lama. Memakan masa, waktu yang lama untuk bersihkan rumah. Sema memang sema, baca doa memang baca, tapi benda tu masih berada dalam rumah. Setelah beberapa kali ustaz datang, barulah keadaan rumah semakin baik, dan barulah saya boleh tinggal dalam rumah tu tanpa sebarang gangguan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, terima kasih pada pendengar-pendengar Ria 897 yang ada di Facebook live DJ KC. Sekarang ini ramai yang masuk gelanggang, terima kasih ya. Dan itulah kisah yang pertama, kisah yang telah pun saya kongsi sama berkenaan dengan dalam rumah. Bayangkan tengah berbual dengan mak ini hamil anak yang pertama, tiba-tiba mak dengar bunyi orang menangis. Ingatkan TV Tiba-tiba bila mungkin saya rasa bila Mak Zura ni mula dengar suara nangis, anak kata tidak. Kemudian bila dia terdengar suara orang ketawa, macam sesuatu tak kena, dia kata ni cannot. Ni kalau aku cakap anak aku mesti degil, aku datang juga. Tak kisah, kau nak marah-marah lah. Nampak reaksi seorang mak yang sayangkan anak dan juga yang sangat sayangkan cucu. Kekuatan nenek tu. Walaupun cucu belum dilahirkan, dia sayang dekat cucu. Luar biasa. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook DJ KC. Saya undurkan diri di Facebook. Dan sedikit sebanyak anda dah tahulah macam mana live. Sebenarnya ada banyak lagi saya boleh buat ketika live ni. Tapi oleh kerana memang masa tidak mengizinkan, saya akan terus ke udara. Anda boleh hubungi saya 669-11897. Saya jumpa anda dalam Misteri Jam 12. Ini kiriman saya terima datang daripada Kak Nurmah ataupun Wak
Wak Normah katanya, Casey. Ini berkenaan dengan makhluk yang merangkak tu. Dahulu kakak juga pernah terlihat sesuatu yang sama. Ketika kakak pergi ke rumah anak kakak lah. Mereka ni juga baru berpindah pada waktu itu. Tapi bukan rumah resale. Mereka membeli rumah BTO. Bila datang rumah tu, belum lagi menetap dalam rumah tu, kami ke sana untuk melihatlah setelah mendapat kunci. Anak pun ajak. Jadi bila masuk dalam rumah tu, anak menantu lelaki dengan anak kakak ni, mereka terus masuk ke master bedroom. Kakak ni pula sebagai orang tua ni, kita tengok dapur. Kecilnya dapur rumah baru. Jadi apa yang berlaku, sedang kakak diri tengok dapur ni, cakap-cakap dengan suami lah. Dapur kecil ni bang, macam mana lah nak letak kabinet kat mana dan sebagainya. Tiba-tiba kakak toleh, kakak nampak macam ada orang merangkak tu Casey. Merangkak masuk dekat kawasan laluan koridor nak masuk bilik-bilik tu. Jadi kakak tulis, rasa macam nampak orang. Takkah orang merangkak dalam rumah ni? Kucing agaknya. Waktu tu memang dah agak nak dekat masuk waktu maghrib. Dah pukul 6 lebih petang. Jadi kakak pun dengan segera pergi bilik sebelah, buka pintu, pergi tandas buka pintu. Kemudian kakak tanya anak kakak, kau nampak tadi ada kucing masuk tak? Kucing? Mana ada kucing? Entah, mak nampak ada benda merangkak masuk kat dalam ni. Anak saya, mak, sukalah tegur-tegur. Saya terus diam, Casey. Okey, 669-11897. Okey, bersama dengan saya, kita ada pendengar kita. Assalamualaikum, apa khabar Ibu? Ini berkenaan pengalaman tentang apa, Bu? Silakan, Bu. Apa dia? Bu, suaranya kurang jelas. Ya, cakap kuat sedikit. Tak dengar, Bu. Hello? Hello? Okey, silakan 669-11897. Yang ini kiriman daripada Safura Muhammad. Safura. Ni dah masuk panggilan kita. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Nama saya Adam. Adam, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Apa tu? Empap. Apa dia? Saya pernah kena empap kat atas katil. Baik, sila hubungi saya kalau ingin berkongsi pengalaman yang serius, yang ingin benar-benar berkongsi kisah misteri anda, untuk hubungi saya. Kalau boleh kalau saya jemput anda cerita tu, teruslah cerita, jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti saya nak tanya macam polis pula, kenapa? Apa terjadi? Pukul berapa? Waktu tu buat apa? Anginnya macam mana? Tiupan angin pada malam tu. Oh ya ke? Pokok bergoyang sikit ke banyak? Cerita tak habis. Bila saya kata terus kongsi kisah, anda terus langsung. Jadi saya pun tak banyak spelling. Okey, saudara, terima kasih pada anda yang sedang mendengar. Saya akan jawab panggilan sebentar nanti. Tapi sekarang ini Safura berkongsi pengalaman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian ini. Ini berkenaan dengan makcik saya yang terkena badi mayat. Setelah pakcik saya meninggal dunia, makcik saya ni seolah-olah tak boleh lupakan pakcik. Selain daripada katanya dia terlampau sayang, sampai akan menyebabkan dia terkena badi mayat.
Jadi malam tu juga kita telah pun mendapatkan makcik saya, satu lagi makcik ni telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan. Datang ke rumah katanya, oh ini nak kena pergi kubur, ambil tanah yang baru saja ditanam tu, tanah arwah pakcik yang baru ditanam. Jadi yang kena pergi tu suami saya lah. Jadi suami pada mulanya nak pergi seorang diri, tapi saya kata tak apa, saya ikut suami. Saya pun pergi dengan suami, pergi Pusara Abadi Casey. Pusara Abadi jam 11 malam. Kami berdua bawa plastik, bawa tempat penyeduk. Kemudian sampai dekat kawasan kubur tu, suami fikir balik, dah malam, kalau pergi pagi tu masih boleh kenal tempatnya lah, tahu. Tapi dah malam ni nampaknya beza sedikit kawasan tanah perkuburan yang tadi baru saja kita kunjungi. Jadi suami tengok, mana jalan ni? Pergi sana, pergi sini, sampaikan telefon, lot berapa, cari-cari tak jumpa. Kemudian suami saya ni keluar balik dan cuba hafal bagaimana waktu dia ikut rombongan bas jenazah ni pergi ke kawasan tanah perkuburan. Saya ketika menghantar jenazah, saya tidak ikut. Jadi suami cuba ingat balik, suami jalan, akhirnya jumpa kubur arwah suami makcik saya ni. Suami pun keluar dengan saya. Kita pun ke ke kubur yang katanya di sini, yang mana kita perlu ambil tanah daripada kubur tu. Sedang suami menggunakan penyeduk untuk cedok sedikit tanah masuk ke dalam beg plastik yang kita bawa bersama. Saya terperasan lebih kurang dalam 3-4 kubur jauh daripada kubur arwah ni, ada orang dekat situ juga. Dia tengah duduk, kemudian memandang ke arah kubur. Saya pun rasa mungkin tak pelik lah, sebab kalau kita berdua suami isteri boleh masuk kubur malam-malam hari untuk ambil tanah, apakah pula orang yang datang untuk menziarahi kubur waktu malam. Tapi yang rasa peliknya, dia seorang diri. Berani betul, saya kata dalam hatilah orang ni. Jadi dah cukup tanah tu, kita pun angkat kaki jalan. Sedang jalan beberapa tapak, saya tergerak hati untuk toleh. Orang yang berada dekat depan kubur tu yang saya nampak awal tadi, tiba-tiba hilang dari pandangan. Kata Safura. Kemudian tak apa, suami dengan saya pun masuk dalam kenderaan, hidupkan enjin dan nak keluar dari kawasan tu. Kali ni pusing tak boleh keluar kisi. Belok sana, belok sini, sampaikan kita termasuk dekat kawasan tapak tanah perkuburan Cina. Bayangkan, daripada kubur Islam, belok sampai masuk kubur Cina kisi. Kemudian suami henti seketika. Saya dah takut, suami pun naik risau. Dan apa yang berlaku, suami saya cuba baca beberapa surah dan kemudian putarkan CD surah-surah suci. Baru suami mula memandu. Alhamdulillah akhirnya dapat keluar. Bukan main senang Kesi nak keluar. Jalan terus dah dapat jalan raya utama Kesi. Akhirnya kita pulang ke rumah. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Safura ketika berada di tapak tanah perkuburan di Pusara Abadi. Okey, 66911897. Hello, selamat pagi. Halo, Kesi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Radin, silakan. Ya, ada kronik kes ya. Silakan. Ini Pak Radin nak cerita. Ada dua lah, tapi Pak Radin singkat pasal time dah short. Pak Radin cerita yang kisah yang paling sedih. Ini Pak Radin cakap ikhlas. Ada rumah Kesi. Kerana rumah ni, tuan rumah ni selalu buat amal jariah. Pancat buat ini terjadi betul Kesi. Ini sebenarnya ada satu pemuda sakit jiwa Kesi. Dia sering kadang-kadang mereka kata ketuk pintu rumah orang ni. Dan malam-malam kadang-kadang selalu dia rambut tak terurus, kesian. Apa tau, dia nanti akan ketuk. Dan dia tak berbual Kesi. Kadang-kadang dia berbual, tapi selalu dia berbual sikit je. Tapi dalam apa tau, bila dia buka, orang tahulah, orang kata dia buat ni. Kerana orang kasih dia nasi Kesi, nanti dia lari bawah blok. Nanti kadang-kadang ada waktu orang kasih dia duit, tapi dia tak berbual, dia ketuk pintu. Jadi kadang-kadang Kesi, kita ingat satu orang yang dah tak sioman Kesi, mereka jarang berkomunikasi. Tapi tanpa kita apabila kita membuat satu charity, sedangkan binatang sendiri, cuba Kesi kalau kasih kucing ke bawah blok hari-hari, kesian lah kucing. Kan ada masa kucing datang tengok kita, alamak sedih betul lah. Kan dia tengok, dia kenal orang yang berbaik. Apakah lagi seorang hamba Allah manusia wa'ima, walaupun dia sakit jiwa, walaupun dia orang kata kirakan tidak berakal lagi, dia tak sioman. Jadi ini keluarga ni sering kasih. Dan mak dia pernah cakap, kalau orang kata orang sakit jiwa tu datang, kasihlah duit ke apa. Orang kata, jadi setiap malam dia akan ketuk Kesi.
Dan kadang-kadang dia, jadi orang kasih, tapi dia bagus. Dia dalam golongan orang yang kurang siuman, tapi dia tak pernah mengganggu, ke si. Silent punya mental problem ni orang, ke si. Mr. Cool punya mental problem lah. Jadi apa terjadi, orang ketikirkan yang paling sedih, ke si. Apa tahu, setiap malam dia akan datang, dia akan, jadi kita tak boleh marah. Kan orang dah tentu dah tak betul, ke si. Habis macam mana nak marah? Orang ketikirkan. Jadi kadang-kadang dia ketuk tu agak kuat kan. Selagi orang tak buka pintu, dia ketuk kuat. Jadi dia mengganggu jiran je sini. But you can't blame. It is unsound mind of human being. Itu pasal dalam police regulation, apa orang sakit jiwa tak ada offense when they committed anything, you see. And an offense is not committed by a person of unsound mind. Paling tinggi diorang kasih dia hantar .com.Woodbridge Hospital aja. Jadi Pak Radin kasih tahu. Jadi bila jiran tu kadang-kadang marah lah, di bidang jiran sebelah cakap paginya lah cakap, dia marah Encik saya berjiran dengan awak, tapi orang kata kadang-kadang awak asyik layan orang gila tu pasal kerana apa, dia ketuk pintu kadang kuat, bila awak tak buka selagi tu dia akan ketuk dia tu bukan macam orang knock the door. Malam kan sounds of the voice is very hypersensitive kan. Even kalau orang batuk, kasi dengar duduk dalam rumah. Orang batuk dekat luar pun kita boleh dengar kan. Habis kadang laki bini orang kata nak mengilai ke, nak .com, orang kata kirakan nak bergurau senda kata mengilai-ngilai pun orang dengar. Kalau baby merengek pun orang boleh dengar kan sih. Allah sayang baby. Jadi apa tahu, dia dah ketuk, jadi menjejas jiran. Tapi ini jiran yang ada apa tahu, mungkin diorang jiran suka privacy, tapi setiap kali orang kata kira-kira dia ketuk, tapi akhirnya diorang ada bit of communication lah. Diorang ada kasih yang boleh, jiran yang baik, orang boleh bertolak ansur. Cuma bilang tu terang, jiran tu terang lah. Dia cakap sebenarnya orang ni sakit jiwa, kita biasa kasih dia makan, jadi hari-hari pula dia datang cari makan kat sini. Allah mak sedih betul lah. Jadi apa terjadi, orang kata kirakan, tapi dia jarang berbual ke si orang sakit jiwa ni. Ini terjadi chronic case yang Pak Din nak cerita sebenarnya. Kesian kan Cik Pak Din cakap kan. Sedangkan haiwan, kalau kita sering memberi makan ke, kita sering gini, kadang-kadang kita lalu dia lari, kesian, dia merengek, kadang-kadang dekat kita dia kejar, kita nombor satu kucing lah. Ini Pak Din cerita, selang berapa hari orang kata kirakan, dia dah tak datang lagi ke si. Tapi orang rasa tenang lah. Tapi dalam seminggu 3-4 hari dia datang. Ini yang paling kronik ke si. Dia selalu bila dia ketuk sekarang, orang kata kirakan dia akan ketuk kuat ke si. Dia akan ketuk kuat. Tapi kali ni bila dia ketuk, orang buka pintu, dia tak berbual langsung dalam keadaan tak durus diri. Orang kasih dia macam termenung, tapi dia ambil makanan tu. Tapi orang tu lepas dia ambil makanan tu, mana dia pergi terus hilang. Dia malam dia pergi hilang. Sekali ada satu hamba Allah tu kenal pada jiran yang selalu kasih makan. Awak tahu tak, orang yang sakit jiwa tu sebenarnya dah tak ada tau, dalam sebulan lebih. Rupanya dia dah kembali ke sini, dia dah meninggal. Jadi siapakah insan yang mendatang tu, yang telah mengundang untuk dia, orang kata mengetuk pintu si fulan atau ke rumah orang jiran yang sering kasih makan. Lepas tu ke si tak dalam terjadilah satu sedih kasi tengok kalau kita ni terlampau baik orang meninggal, tengok orang sakit jiwa kasi, kerana kita berbudi dengan dia dah tak ada pun, karin dia masih juga mengetuk pintu tapi tak nampak orang dia kasi. Jadi hanya nampak 2-3 kali wajah dia tu, tapi rupanya yang ketuk pintu tu nak minta makan tak berdiam aja, rupanya adalah karin dia, si arwahnya. Alamak sedih betul. Kau tengok sampai kau dah tak ada pun kau minta orang makan. Alamak sedihnya soul kau. Jadi apa terjadi, dia tiap malam dia akan ketuk ke sini, tapi orang tak ada. Jadi lepas tu bila jiran tu dah cakap, dia teringat, jangan buka pintu nak. Orang kata orang yang selalu ketuk pintu kita tu dah tak ada lah. Orang kata habis mak tiap malam ni berbunyi lagi, ada je ketuk pintu. Kadang-kadang tok dah genap dah buka. Dia tak ada. Dia kadang-kadang pukul 10, 11, 12 malam. Dan akhirnya terjadilah satu apa tahu, gangguan dari karin roh, orang kata arwah yang sakit jiwa, yang sampai dia dah kembali ke hayatnya, menutup matanya pun rohani dia, karin dia tetap bermain, berkunjung ke rumah tu, seolah-olah meminta makan dan meminta duit ke si. Alamak sedih betul lah, kalau macam nak menangis aku. Jadi apa nak buat, orang kata dia siap malam. Jadi dia minta kasih tahu dengan Pak Radin, dan dia kasih tahu dengan jiran.
Dan jiran pun dia cakap, actually you know something or not, jiran dia ni apa tak kasi, seorang yang baik lah. Dia kata, dia cakap kita, saya selalu dengar juga. Tapi tak nampak orang, saya mengendap. Tak nampak pula yang orang tu, yang sakit jiwa tu. Dia cakap sebenarnya dia kasih tahu dengan jiran, actually it's normal lah. I think there's something, the unseen force yang menyamar karin dia ke apa, yang mengganggu ketukan pintu tu. Itu pasal kasi, orang kata tengok, manusia kalau berbudi, walaupun orang kata orang dah tak ada, rohani dia datang juga mencari kasi. Alamak, betul. Inilah satu-satu keanehan budi bicara atau budi amal jariah kita. Orang tu rupanya si meninggal ni akan bawa hingga ke mati, tapi datang pula hadir sebagai seorang karin. Dan akhirnya Pak Radin kasih tahulah, orang kata dia kasih tahu Pak Radin, dan jiran cakap you better do something, I call someone that specialist, macam-macam X-file ke apa, to settle this case lah. Jadi dia undang Pak Radin kasih tahu dengan dia cakap bagaimana orang ni boleh mendatang. Dan dia cakap, orang kata tidak Pak Radin, saya dengar berita dia dah arwah. Jadi macam mana orang kata kira-kira dia datang lagi, siapa yang datang? Pak Radin cakap memang kadang-kadang ada masa, kadang-kadang itu pasal ketukan pintu dia tu habitual dia tu, sampai dia dah tak ada dia hadir juga. Tapi ini kan dah mengganggu Pak Din. Dia tak mengganggu kita Pak Din, tapi kan agak takut kita kena salah badi juga, terencak juga kita Pak Din. Tak, orang tak kita, orang dah tak ada yang selalu biasa ketuk rumah kita, habis tu datang ketuk pula lagi. Habis bila tak ada sikit sebanyak, siapa tak takut. Tapi Pak Din cakap okey lah, Pak Din buat sesuatu. Dan akhirnya Pak Din telah pun apa tahu orang kata bikin sesuatu pandanak lah, agar supaya orang kata Pak Din cakap satu je, kalau 1-2 hari ni dia ada ketuk lagi, you all just ignore. Dan after that Pak Din buat sesuatu, dan apa Badri kronikis dapat disettle. Punca cerita Pak Radin kasi buat baik daripada buat jahat sekali. Tapi kalau kita berbudi dengan orang hingga akhir sepanjang hayat pun, sampai orang tu tak ada, roh orang tu datang, kesian. Dalam mungkin dia mati dalam kelaparan ke dia sedih. Untuk Cik Wong Pak Din cakap yang tentang dia cakap kenapa orang Melayu kata sampuk. Pak Din cakap jujur Pak Din pernah juga obat macam-macam.com, .Chinese, .Malay, I love the Malay, so and the Chinese, we are Singaporean even Pak Din pernah bantu orang India. Dalam dunia kesampukan Cik Wong tak mengenal bangsa keturunan. Kalau kau nak kena, kau kena. Saudara, nampaknya dah sampai penghujung rancangan Misteri Jam 12. Saya harus undurkan diri. Jumpa anda minggu depan. Tapi minggu depan nanti bermula hari Rabu. Kalau tak silap saya dah mula sibuk. Jadi kemungkinan Misteri Jam 12 waktu malam akan ada siarangan ulangan. Kemungkinan lah. Sebabnya sibuk untuk anugerah Planet Muzik. Nak jemput artis. Nak hantar artis sana sini. Biasalah. Ini adalah tanggungjawab ya. Sebagai tuan rumah untuk melayan tetamu-tetamu yang datang. Kita sebagai tuan rumah kena layan. Jadi antara artis yang akan bersama dengan kita ada Khalif Baskes yang akan buat persembahan untuk APM. Kita juga ada Rizky Fabian, ada Sufi Rashid. Saya ditugaskan untuk jaga Aida Jebat kalau tak silap saya. Mungkin nak bawa Aida Jebat pergi main bowling mungkin. Kalau tak bowling, saya bawa Aida Jebat mungkin. Saya nak tanya, Aida, kau nak ikut tak? Kita pergi jalan-jalan cari hantu. Nampak, confirm Aida Jebat tak nak? Ya. Terima kasih. Selamat pagi dan terus bersama Ria 897 FM. Berikut ini, ini baik punya segmen ni. Rock lama tu. Jadi ada dihiburkan dengan lagu-lagu rock lama. Dan dari saya untuk Casey, dari Casey untuk anda semua, selamat ujung minggu dan bersama dengan kami Ria 897 FM. Jangan lupa untuk ikut saya di Facebook saya DJ Space Casey, ataupun Instagram, boleh ikut saya di Instagram DJ Casey 897. Itu dua lah media sosial yang saya ada. Saya ada saluran YouTube tapi dah lama tak muat naik video sebab sibuk sangat-sangat. Jadi setakat ni ini dua je lah. Boleh anda ikuti saya di belakang tabi. Dan juga pada hari ini 2 jam berikut ini anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu rock lama duk. Kita mulakan dengan kumpulan Search dengan lagu mereka Fenomena.
lah.